Jumpa lagi dalam Ciri Pedas. Saudara Buzzet berseorangan menghantar memorandum, kemudian di celah-celah kumpulan para demonstran itu, kemudian menyerahkan di Istana Negara pada ketika itu. Apa sebenarnya motivasi sampai ke tahap itu? Dia peristiwa itu berlaku bila wujudnya gerakan memansuhkan ISA pada ketika itu, dan wujud satu kelompok lagi yang nak mempertahankan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi kumpulan kami ialah tidaklah seramai kumpulan yang menentang ISA, tetapi wujud gabungan di antara beberapa NGO pada ketika itu yang nak bersama-sama menyuarakan hasrat, juga nak menyampaikan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong, menyerahkan memorandum mempertahankan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi suasana demonstrasi pada ketika itu tidak memungkinkan mana-mana pihak untuk sampai ke Istana Negara. Jadi kumpulan kami juga cuba nak berarak ke Istana Negara, memang tidak dapatlah dalam kumpulan yang besar. Jadi sebab polis dah berkawal semuanya. Jadi sebabkan saya rasa macam saya dah mendedikasikan 2-3 hari kehidupan saya sebelum acara demonstrasi itu untuk menyiapkan memorandum, mendapatkan tanda tangan banyak pihak menyokong dan sebagainya. Saya rasa tidak berbaloi kalau terus bersurai saja begitu. Jadi sesuatu perlu dilakukan, iaitu memorandum itu perlu juga sampai kepada Istana Negara, dan saya memberitahu diri saya sendiri, okeylah kalau saya seorang pun, saya seorang ajalah nak kena sampai juga ke Istana Negara, dan kalau tak dapat jumpa wakil Yang di-Pertuan Agong, dapat selit dekat kuda depan Istana Negara tu pun tak apalah. Jadilah kan. Jadi saya sampai ke Istana Negara sebab saya berjalan seorang diri lah, tidak disyaki. Tidak disyaki sebagai pembawa memorandum dan sebagainya. Saya berseorang diri berjalan, sampailah juga ke Istana Negara, dan kawan-kawan yang lain semua mereka dah bersurai lah. Tapi maksud dia saya seorang sampai ke Istana Negara itu, tetapi membawa hasrat dan aspirasi ramai. Jadi itulah antara kenangan yang manis lah pada saya. Manis sebab apa? Sekarang ini kerajaan kita nak memperkenalkan kembali dengan ancaman IS dan sebagainya. Kerajaan kita nak memperkenalkan kembali satu undang-undang baru yang berbentuk pencegahan. Jadi ini adalah satu, pada saya, satu kejayaan lah dulu. Kemenangan lah. Dulu dihapuskan, kita dah ada Akta Pencegahan itu kan, tapi dihapuskan. Kemudian sekarang nak diadakan balik pula kan. Jadi walaupun saya berseorangan sampai di situ, tapi membawa hasrat dan aspirasi jutaan majoriti senyap, ya, membawa aspirasi itu, maka pada hari ini nak dikemukakan balik cadangan undang-undang baru yang berbentuk pencegahan. Akta Hasutan, seorang bernama Syahriza Johan, saudara ajak dia debate berkaitan dengan Akta Hasutan. Peringkat permulaannya seolah-olah debate macam nak jadi, dan kemudian saya lihat ada yang lagi malam. Apa sebenarnya senario ini, Akta Hasutan ini? Akta Hasutan pun satu perjuangan yang sama dengan Akta ISA. Dia adalah undang-undang pencegahan yang mengawal keselamatan negara. Jadi nak berdebat dan sebagainya sebab masa itu beliau mewakili Majlis Peguam antara pihak yang kuat menentang dan nak memansuhkan Akta Hasutan ini. Jadi kami buat macam-macam gerakan, mengumpul tanda tangan, buat program penerangan orang ramai. Kami menjemput tokoh-tokoh keselamatan dan sebagainya untuk bersama-sama memberi penerangan, dan akhirnya suara kami didengarlah oleh pimpinan negara dan mengekalkan Akta Hasutan itu, dan itu juga satu kejayaan. Saudara anggap itu juga satu kejayaan? Ya, semestinya itulah satu kejayaan yang tidak bernilai lah. Nampaknya kalau nak berjuang ni tidak semestinya ramai. Ya. Seorang pun saudara dah buktikan, perjuangkan ISA, saudara dapat kemenangan.
Akta Hasutan saudara dapat kemenangan. Ya, bukan bilangan itu yang penting. Yang penting adalah aspirasi hasrat kita tu, mesej yang kita nak sampaikan tu perlu sampai pada pihak yang betul dan matlamatnya kena betul. Okey tuan-tuan, kita lihat berseorang dalam memperjuangkan isu. Yang penting kemenangan dan fokus. Jangan lupa melawat Sungai Panjang. Di Sungai Panjang ada klip-klip, mentarang, ada makanan yang sedap-sedap. Di Sungai Panjang ada tempe chip yang sedap dimakan waktu tengah hari. Terima kasih. Jumpa lagi dalam lain rancangan.